Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada minggu ini ialah berkaitan dengan klasifikasi kontrak. Okey, sebelum ini saya telah jelaskan beberapa klasifikasi kontrak, tetapi untuk topik kali ini kita akan melihat dengan lebih detail dan juga terperinci. Okay, bagi kandungan pembelajaran untuk topik ini, pertama sekali kita akan melihat klasifikasi kontrak yang berdasarkan kepada ketetapan nama oleh syarak. Yang kedua, berdasarkan kesahihan sesuatu akad. Yang ketiga, berdasarkan keterikatan. Yang keempat, berdasarkan kesan segera pelaksanaan. Yang kelima, berdasarkan matlamat ataupun tujuan sesuatu akad. Yang keenam, berdasarkan jumlah pihak yang terlibat. Okey, pertama kita akan melihat kepada klasifikasi akad berdasarkan ketetapan nama yang boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kontrak bernama ataupun disebut sebagai ungkup musamma dan juga kontrak tidak bernama iaitu ungkup ghairu musamma. Apa yang dimaksudkan dengan kontrak bernama? Kontrak bernama ni ialah kontrak yang namanya telah ditentukan ataupun dijelas oleh syarak, iaitu namanya telah disebut di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi oleh itu segala peraturan, hukum dan pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut turut dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagai contoh, saya ambil kontrak jual beli. Yang mana kontrak jual beli ini, nama kontrak jual beli ini telah pun dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okay, bagaimana untuk membentuk jual beli yang sah yang dibenarkan oleh syarak diperincikan melalui hadis-hadis Rasulullah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda bahawa jual beli itu sah dengan adanya kerelaan. Selain itu terdapat juga hadis yang mengatakan bahawa untuk menjadikan jual beli itu yang sah, barangan jualan hendaklah wujud ketika akad yang dilakukan. Okay, kontrak tidak bernama pula ialah kontrak yang tidak ditetapkan secara khusus ataupun tidak disebut oleh syarak. Jadi oleh itu kaedah dan hukumnya juga tidak dinyatakan oleh syarak. Ia biasanya kontrak tidak bernama ini ia merujuk kepada kontrak baru yang mana ia lahir ataupun terbentuk disebabkan oleh keperluan ataupun hajat manusia kepadanya. Contoh seperti bai' al-istisna. Atau secara yang lebih mudah kita dapat lihat dalam kontrak-kontrak kontemporari yang wujud dalam perbankan Islam pada masa kini seperti Aimat Al-Ijarah Muntahiyah Bitamlik, Aitab Al-Ijarah Summa Al-Bai' Musyarakah Mutanakisah. Okay, kemudian kita akan lihat klasifikasi kontrak ini berdasarkan kepada kesahihan kontrak. Iaitu kita boleh dibagi kepada dua, akad sahih dan juga akad tidak sahih. Akad sahih ni ialah rukun dan syarat akad itu dipenuhi. Ini bermaksud akad sahih ni ialah kontrak yang sempurna, sama ada dari segi rukun dan juga syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak dan juga tidak ada unsur ataupun sifat yang boleh mencacatkan rukun dan syarat tersebut. Oleh itu, kesannya ia akan menerbitkan kesan yang memberi kesan yang segeralah ataupun serta-merta sebaik saja selesai ijab dan sebaik saja terbentuknya ijab dan qabul. Contoh seperti dalam akad jual beli. Kalau ada penjual, ada pembeli, ada barang yang jualan dan berlaku dalam majlis akad, maka ia akan bentuk akad yang sah. Okay, akad tidak sahih ni pula ialah ia berlawanan dengan akad yang sahih. Akad tidak sahih ni pula ialah merujuk kepada akad rukun dan syarat yang tidak dipenuhi. Maksudnya ada kecacatan pada rukun dan syarat akad tersebut. Jadi kesannya hukum kontrak ini ia tidak sah dan tidak akan mendatangkan sebarang kesan sedikit pun. Maksudnya ia dari sudut undang-undang kita tidak boleh nak kuasakan kontrak tersebut kerana ia adalah kontrak yang tidak sah. Contoh seperti menjual
barangan yang tidak dibenarkan oleh syarak seperti najis, arak, babi ataupun yang dilakukan ataupun akad yang dilakukan oleh orang yang tidak berkelayakan. Maka akad ini adalah batal dan fasik menurut ulama. Manakala mazhab Hanafi pula membahagikan akad tidak sahih ini kepada dua jenis, iaitu akad yang batil dan juga akad yang fasik. Okay. Akad yang batil ni ialah akad yang mempunyai kecacatan pada rukun akad. Okay, rukun akad ni ada 3, iaitu pertama sekali dari sudut pertama sewa, iaitu lafaz ijab dan qabul. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad. Yang ketiga ialah subjek akad. Okay, sekiranya berlaku kecacatan pada salah satu rukun akad ini, ia akan membawa kepada akad yang batil. Akad itu adalah tidak sah. Contohnya apabila penerimaan tidak selari dengan tawaran yang dibuat, maka ia akan membentuk akad yang tidak sah. Okay, manakala akad yang fasik ni pula ialah akad yang mempunyai kecacatan pada syarat akad dan bukan pada rukun akad. Contohnya, dalam jualan barangan, ia tidak dinyatakan secara khusus ataupun tidak ditentukan secara spesifik barang mana yang hendak dijual, yang mana ia boleh menyebabkan kekeliruan kepada pembeli. Sebaliknya, kalau penjual itu dapat menjelaskan ataupun menyatakan secara terperinci, secara spesifik barang yang dijual, maka akad tersebut akan bertukar menjadi akad yang sah. Kontrak berdasarkan keterikatan ada 2, itu mengikat lazim dan tidak mengikat ghairul lazim. Apa yang dimaksudkan dengan akad lazim? Akad lazim ni ialah akad yang mengikat kedua-dua belah pihak dan tidak boleh difasah, maksudnya tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua-dua pihak yang berakad. Akad lazim ni ada 3 jenis, iaitu akad yang tidak boleh dibatalkan sama sekali walaupun kedua-dua pihak bersetuju untuk membatalkan kontrak tersebut. Biasanya akad ini dinamakan akad lazim secara mutlak. Contoh yang termasuk dalam akad lazim secara mutlak ini ialah akad perkahwinan. Dalam akad perkahwinan ni, ia hanya boleh dibatalkan mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh syarak sahaja, seperti talak, khuluk ataupun fasakh. Ia tidak boleh dibatalkan hanya melalui khiyar ataupun melalui khiyar seperti mana dalam kontrak jual beli. Yang keduanya, kontrak yang boleh dibatalkan. Maksud kontrak yang boleh dibatalkan di sini sama ada dibatalkan melalui khiyar atau juga melalui persetujuan kedua-dua belah pihak. Akad yang boleh dibatalkan ini ataupun yang boleh difasahkan ini, ia ada pada akad yang boleh difasah, iaitu bukanlah akad yang berbentuk mutlak. Yang ketiga ialah mengikat pada satu pihak sahaja, iaitu hanya lazim pada satu pihak sahaja manakala satu pihak lagi tidak mengikat. Contoh seperti akad gadaian dan jaminan. Dalam bagi akad gadaian ini, bagi penggadai, akad itu adalah merupakan akad lazim padanya, iaitu mengikat padanya. Jadi penggadai itu dia tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali dengan persetujuan pihak pemegang gadaian. Sebaliknya, pihak pemegang gadaian itu pula, akad itu merupakan akad harus ataupun tidak lazim. Jadi pemegang gadaian itu boleh pada bila-bila masa untuk membatalkan akad tersebut. Seterusnya, akad tidak lazim. Akad tidak lazim juga disebut sebagai akad jaiz, yang mana kedua-dua belah pihak boleh membatalkan akad tersebut pada bila-bila masa tanpa memerlukan persetujuan daripada pihak yang satu lagi. Seterusnya kita akan lihat kontrak berdasarkan kesan segera pelaksanaan kontrak tersebut. Ia dapat dibahagikan kepada 4, iaitu akad mujiz, akad mu'allaq, akad mustaqbal dan juga akad mauquf. Apa yang dimaksudkan dengan akad mujiz ni ialah akad yang berkuat kuasa serta-merta tanpa sebarang syarat. Maksudnya akad ini tidak diletakkan sebarang syarat dan juga
pelaksanaan juga tidak disandarkan pada masa hadapan. Jadi akad mujis ini ia akan melahirkan kesan segera ke atas akad sebaik sahaja ia dibentuk seperti penjual akan menerima bayaran dan pembeli akan mendapat barangan. Biasanya akad mujis ni ialah akad yang tidak terikat dengan hak orang lain, yang mana membolehkan hukum dan kesannya berlaku serta-merta. Contohnya seperti penjual menjual sesuatu barangan tu yang adalah yang menjual sesuatu yang memang adalah merupakan barang tersebut adalah merupakan milik penjual. Okay, seterusnya akad mustakbal. Akad mustakbal ni ialah akad yang berkuat kuasa pada masa hadapan, iaitu apabila lafaz tawaran ataupun penerimaan itu disandarkan pada masa akan datang. Okay, akad mustakbal ni sebaik saja lafaz dibuat, akad itu telah pun terbentuk. Akad itu terbentuk dengan segera masa lafaz itu dibuat, tetapi kesan ataupun pelaksanaannya itu berlaku pada waktu yang disandarkan. Contohnya akad sewaan. Okay, contoh dalam situasi berikutlah. Contoh A ni membuat perjanjian untuk menyewakan rumah B bermula daripada bulan hadapan. Okey, B bersetuju. Okey, sebaik saja B bersetuju, maka kontrak sewaan tersebut telah pun terbentuk. Tetapi pelaksanaan ataupun penguatkuasaan perjanjian sewa itu adalah berlaku pada bulan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Tetapi tidak semua akad boleh dibuat dalam bentuk mustakbal. Maksudnya ada setengah akad itu ia tidak boleh ditangguhkan penguatkuasaannya, seperti akad jual beli dan juga perkahwinan. Okey, akad mu'allaq, akad yang tergantung ataupun akad bersyarat. Yang mana penguatkuasaan akad ini ia bergantung kepada syarat yang ditetapkan dalam akad tersebut. Okey, kalau syarat yang ditentukan ataupun wujud ataupun berlaku, maka akad tersebut dianggap wujud dan juga berlaku. Contohnya apabila suami menyatakan kepada isterinya, aku ceraikan engkau dengan talak satu sekiranya engkau keluar daripada rumah ini. Okay. Sekiranya isteri tidak keluar daripada rumah tersebut, maka akad itu akan tidak berlaku. Maksudnya talak itu tidak akan jatuh. Sebaliknya, kalau isteri keluar daripada rumah itu, maka akan berlakulah akad tersebut. Okay, contoh yang lain kat sini kita boleh tengok contoh dalam slide ni. Okay, sekiranya X berkata kepada Y, apabila saya berangkat ke luar negeri, maka saya lantik awak sebagai wakil saya di sini. Maksudnya pelantikan ini tidak akan berlaku, maksudnya pelantikan ini hanya akan berlaku apabila setelah Y berada di luar negeri. Kalau Y tidak pergi dan masih berada dalam negeri, maka pelantikan itu tidak akan berkuat kuasa. Okay, akad mu'allaq ini dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Itu pertama, akad yang tidak boleh sama sekali dibuat secara tergantung ataupun bersyarat. Okay, antara akad yang termasuk dalam kategori ini ialah akad jual beli, sewaan, pinjaman dan juga hibah. Sebab apa ia tidak boleh berlaku dibuat secara bersyarat? Kerana ia bertentangan dengan sifat akad itu sendiri. Kerana bagi contoh seperti akad jual beli, ia perlu berkuat kuasa serta-merta. Okey, yang kedua, akad yang boleh dibuat secara tergantung ataupun bersyarat. Okey, antara akad yang termasuk dalam kategori ini seperti akad wakalah, wasiat, pemegang amanah, cerai dan sebagainya. Sebab apa ia boleh dibuat tergantung ataupun bersyarat? Sebab ia tidak bertentangan dengan tabiat ataupun sifat akad itu sendiri. Yang ketiga, akad yang boleh dibuat secara tergantung tetapi bersyarat. Maksudnya bersyarat di sini ialah syarat yang dibuat itu tidak bertentangan dengan akad itu sendiri. Contoh apabila seseorang berkata, jika awak sanggup memberi hutang, maka saya adalah penjaminnya. Maka ia adalah dibenarkan.
kerana syarat itu tidak bertentangan dengan akad itu sendiri. Seterusnya ialah akad mauquf. Akad mauquf ni ialah akad ataupun kontrak yang terbit dari seseorang yang mempunyai kelayakan untuk berkontrak tetapi dia tidak mempunyai kuasa untuk melakukannya. Iaitu kita boleh katakan ia tidak mempunyai kelayakan penuh untuk melaksanakan akad tersebut. Okey. Topik lepas kita telah belajar mengenai kelayakan, iaitu sama ada kelayakan al-wujub ataupun al-adat. Okey, maksud di sini mungkin contohnya kontrak yang dilakukan oleh kanak-kanak memayis. Kanak-kanak memayis hanya mempunyai kelayakan al-wujub yang sempurna tetapi ia tidak mempunyai kelayakan al-adat, iaitu kelayakan untuk melaksanakan kontrak tersebut. Jadi bagi kontrak ini, ia hanya akan melahirkan kesan setelah ia mendapat kelulusan atau persetujuan oleh pemilik hak yang berkuat kuasa melakukannya. Maksudnya kalau macam kanak-kanak memayis, dalam kes kanak-kanak memayis, ia perlu mendapat persetujuan daripada ibu bapa kanak-kanak tersebut ataupun penjaganya. Okey, akad mauquf ini juga dikenali sebagai akad fuduli lah. Okey, akad fuduli ni ialah kita boleh katakan sebagai menguruskan sesuatu yang bukan hak miliknya. Contohnya seperti Ahmad ni memberikan wang RM500 kepada Yusuf untuk membeli seekor kambing. Tetapi Yusuf dengan jumlah RM500 itu, Yusuf membeli 2 ekor kambing. Ahmad meminta Yusuf membeli seekor kambing sahaja tetapi sebaliknya Yusuf membeli 2 ekor kambing. Maka sama ada kita nak tahu akad yang dilakukan oleh Yusuf itu sah ataupun tidak bergantung kepada keizinan Ahmad. Kalau Ahmad bersetuju dengan transaksi tersebut maka sahlah akad tersebut. Tapi kalau Ahmad tidak bersetuju maka ia tidak sah dan Yusuf itu harus mengembalikan bakinya kepada Ahmad. Jadi akad mauquf ni ialah akad yang terhenti atas sebab-sebab tertentu, iaitu akad ini ia terikat dengan hak orang lain, di mana hukum dan kesannya akan berlaku dengan keizinan dan kebenaran daripada tuan punya hak itu. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jual beli mauquf itu adalah tidak sah. Okey, kontrak berdasarkan matlamat. Kontrak berdasarkan ataupun berdasarkan matlamat ataupun tujuan sesuatu akad itu diadakan, kita boleh lihat kepada beberapa bahagian lah. Okey, seperti ukut al-tamlikat, ukut al-syarikat, ukut al-isqatat, ukut al-tawthiqat, ukut al-itlaqat, ukut al-istihfazat, ukut al-taqidat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ukut al-tamlikat? Ukut al-tamlikat ini ialah akad yang bertujuan untuk memberi pemilikan. Sama ada pemilikan ataupun pertukaran pemilikan barangan ataupun manfaat. Okey, kontrak ukut al-tamlikat ini boleh dibahagikan kepada dua. Pertama sekali muwa'adah yang melibatkan kontrak pertukaran. Biasa pertukaran ini dibuat dengan bayaran, pertukaran barangan dengan bayaran. Dan kontrak muwa'adah ini banyak digunakan dalam perbankan Islam. Okay, tabarru'at pula ialah kontrak pemilikan yang dibuat secara percuma tanpa bayaran seperti hibah, wakaf, sedekah dan juga ariyah. Seterusnya ukut al-syarikat, kontrak perkongsian. Kontrak perkongsian ini merujuk kepada perkongsian sama ada perkongsian dari sudut modal, kerja, untung dan juga lain-lain. Contoh kontrak musyarakah ialah seperti mudarabah, muzara'ah dan musaqah. Yang seterusnya ialah ukut al-isqatat. Al-isqatat ni maksudnya menggugurkan ataupun melepaskan hak, sama ada dengan bayaran seperti perceraian melalui tubuh talak ataupun tanpa bayaran. Okey, ukut al-tawsiqat ni ialah kontrak jaminan
ataupun kepercayaan seperti menjamin hutang bagi pemberi hutang untuk mendapatkan hutang ataupun haknya seperti kontrak kafalah dan juga rohnon. Ukut al-itlaqat ni ialah kontrak memberi kuasa kepada satu pihak bagi melaksanakan kerja bagi pihak pemberi kuasa. Contoh seperti wakalah. Dalam ukut al-itlaqat ni, objektif dia ialah untuk menghapuskan ataupun menghilangkan halangan ke atas seseorang. Sebelum ini, ia tidak ada kuasa. Ia tidak boleh campur tangan dalam urusan seseorang. Sebelum ni ia tidak ada kuasa untuk terlibat ataupun campur tangan dalam urusan seseorang. Sebaliknya melalui ukut itlaqat ini, ia memberi kuasa kepadanya untuk campur tangan dalam urusan seseorang. Contoh seperti wakalah ataupun ejen lah. Kita melatih ejen untuk menguruskan hal-hal pemberian rumah, untuk menguruskan pembelian hartanah dan juga sebagainya. Ataupun kita melatih peguam untuk menguruskan kes-kes kita di mahkamah. Itu ialah ukut al-itlaqat. Ukut al-taqidat ni ialah kontrak yang menyekat daripada melaksanakan tugasnya. Maksudnya sebelum ni seseorang itu ia boleh melakukan sesuatu, mempunyai kuasa bebas untuk melaksanakan ataupun menguruskan sesuatu. Tetapi melalui ukut al-taqidat ini, kita boleh menghalangnya daripada melakukan sesuatu yang mana sebelumnya ia boleh melakukan atau menguruskan sesuatu. Contoh seperti dalam kes muflis dan juga penamatan wakil. Kita menamatkan ejen yang mewakili kita untuk menguruskan hartanah. Kita tak nak pakai dah ejen tersebut. Maksud kita tamatkan perjanjian ejen ataupun wakalah tersebut. Ia namakan ataupun ukut al-taqidah. Contoh orang muflis yang dihalang daripada untuk mengurus ataupun untuk mengurus perbelanjaan hartanya. Seterusnya ukut al-ihfazat ataupun ukut hifz ini pula ialah merujuk kepada kontrak penjagaan atau simpanan untuk menjaga keselamatan harta bagi hak pemiliknya seperti wadiah. Seterusnya kita tengok pada klasifikasi kontrak berdasarkan kepada jumlah pihak-pihak. Ia ada dua, iaitu bilateral contract, kontrak dua pihak, dan juga unilateral kontrak satu pihak. Ciri-cirinya ada, kita boleh tengok kepada 5 kriteria utama. Yang pertama sekali dari sudut pihak-pihak, bilangan pihak-pihak. Bilateral contract ini ialah merujuk kepada dua pihak. Unilateral contract adalah satu pihak. Dua pihak ini bermaksud dua-dua pihak itu mestilah mempunyai persetujuan ataupun kerelaan untuk melakukan kontrak tersebut ataupun untuk terlibat dalam kontrak tersebut. Sebaliknya dalam unilateral contract ialah hanya satu pihak sahaja mempunyai keinginan untuk melaksanakan kontrak tersebut. Balasan di sini kalau ia merujuk kepada objek ataupun subjek kontrak lah, bayaran dan juga barangan. Kalau dalam bilateral contract, balasan itu ataupun subjek kontrak itu sangat diperlukan. Maksudnya ia perlu mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarat lah. Itu mestilah wujud, boleh diserahkan dan sebagainya. Manakala bagi unilateral contract, balasan itu ialah bukan satu keperluan. Maksudnya pada waktu akad tersebut dibuat, kalau tak ada balasan pada waktu itu, maka ia tidaklah membatalkan kontrak tersebut. Dari sudut penerimaan, dalam kontrak bilateral, penerimaan itu sangat diperlukan.
Kerana penerimaan ini ia akan menunjuk kepada persetujuan kepada pihak untuk melaksanakan ataupun bersetuju dengan kontrak atau dengan kontrak yang dibuat. Okey, kalau unilateral kontrak, ia tidak memerlukan penerimaan kepada salah satu pihak. Okey, biasanya tujuan untuk kontrak bilateral ni ialah bertujuan untuk komersial ataupun untuk mendapatkan keuntungan. Okey, sebaliknya unilateral ialah lebih bersifat kebajikan. Contohnya kita tengok kebajikan seperti contoh kontrak unilateral ni seperti hibah, wasiat, wakaf. Okey, bagi seterusnya wara, kalau dalam kontrak bilateral ia sangat dilaranglah. Kalau ada unsur wara, ia akan menyebabkan kontrak tersebut adalah batal. Okey, kalau adanya unsur wara dalam kontrak unilateral, ia boleh bertolak ansur. Maksudnya ia tidak akan terus membatalkan kontrak tersebut. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.